Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, kurniakan padaku kelebihan seperti mana engkau kurniakan kepada orang-orang yang saleh. Tuan-tuan, dalam hadis lain Nabi pesan, kita tak boleh hasad, tak boleh dengki kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah Al-Aliyul Azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia taufik hidayah dapat kita bertemu pada pagi yang penuh dengan barakah ini, dan mudah-mudahan Allah ta'ala limpahkan kebaikan, kerahmatan, keampunan pada kita bersama insya-Allah. Pagi ini insya-Allah saya mengajak untuk kita memulakan sesi kuliah dengan kita tadabbur beberapa potong doa-doa pilihan yang pernah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipetik dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada risalah kecil bersama dengan tuan-tuan tu. Kita tak baca sampai habis lah, kita nak mulakan sikit saja muqaddimah untuk beberapa potong doa, untuk kita ambil pengajaran daripada doa-doa Nabawi ini. Doa yang pertama, doa yang diajar oleh Nabi apabila seseorang nak keluar dari rumah untuk mengerjakan salat subuh. Setiap hari kita nak buat benda ni, kadang-kadang kita keluar tu baguslah. Tapi kalau kita sertakan keluar dari rumah untuk menuju ke masjid tadi dengan doa ini, maka dia akan dapat ganjaran yang lebih. Dalam hadis riwayat dari Maimunah radhiyallahu anha, katanya, muazzin melaungkan azan subuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar untuk menunaikan salat subuh sambil baginda membaca, Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. Hadis ini direkodkan oleh Imam Muslim. Kata isteri Nabi Maimunah binti Al-Harith, salah seorang dari Ummul Mukminin, isteri Nabi, kalau ikut ranking dia yang terakhir Nabi kahwin. Maimunah binti Al-Harith, isteri yang terakhir Nabi bernikah dengan dia, iaitulah pada tahun yang ke-7 Hijrah. Dan Nabi bernikah di luar dari kota Mekah dalam perjalanan balik setelah menunaikan umrah pada tahun yang ke-7. Kemudian Maimunah jadi isteri Nabi dan dia wafat. Dia pesan untuk dikebumikan di tempat dia bernikah dengan Nabi. Maka dia dikebumikan. Kebetulan dia wafat di sekitar kawasan tu. Hari ini dalam Mekah lah, luar sikit saja, berdekatan dengan Tan'im, dekat dengan tanah haram Mekah. Dikebumikan di situ Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu ta'ala anha. Kata Maimunah, dia rekodkan satu hadis, dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah waktu orang dah azan. Bilal dah melaungkan azan, muazzin dah melaungkan azan.
maka Nabi melangkah keluar. Bila Nabi nak keluar dari rumah, kan rumah Nabi dekat dengan masjid, tak jauh mana, maka Nabi memulakan langkah itu dengan berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah, jadikanlah cahaya pada hatiku. Mula sekali Nabi minta apa? Nura. Doa pagi ini nura, nura. Nura itu makna cahaya. Ya Allah, jadikan dalam hati aku ini cahaya. Wa fi lisani nura, pada lidahku cahaya. Minta cahaya pada hati, cahaya pada lidah. Waj'al fi sam'i nura, dan jadikan pada pendengaran aku nura, cahaya. Waj'al fi basari nura, dan jadikan cahaya pada pandanganku. Anda minta cahaya semua lah. Cahaya ni makna petunjuk yang membolehkan mata kita nampak kebenaran, telinga kita dengar benda-benda baik, hati kita tergerak untuk melakukan kebaikan. Itulah berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waj'al min khalfi nura, ya Allah, jadikan cahaya di belakang. Waj'al wa min amami nura, dan di hadapanku cahaya. Waj'al min fawqi nura, dan di atasku. Wa min tahti nura, dan juga di bawahku. Minta semua Allah kita ni, Allah Ta'ala bagi cahaya petunjuk untuk kita boleh melakukan ketaatan, kebaikan, dan meninggalkan segala kemungkaran. Nabi tutup doa tu dengan satu rangkuman, Allahumma a'tini nura, ya Allah, kurniakan pada aku cahaya. Mula tu Nabi detailkan, cahaya pada hati, cahaya pada lisan, cahaya pada pendengaran, cahaya pada semua. Nabi rangkumkan dengan satu ungkapan, Allahumma a'tini nura, ya Allah, kurniakan pada aku cahaya. Jadi kalau tak ingat panjang-panjang tu, nak rangkum terus ujung, itu pun boleh, tak ada masalah. Ini adalah salah satu doa yang diajar oleh Nabi, yang secara kebiasaannya Nabi akan baca pada sebelah pagi sebelum nak menunaikan salat subuh. Kita nak baca pada waktu lain boleh tak? Tak ada masalah, boleh. Tapi secara kebiasaan Nabi amalkan doa itu pada sebelah pagi. Pukul pagi kita terlupa kan nak baca waktu lain pun diharuskan. Yang penting kita menjadikan rutin dalam kehidupan kita, mengharapkan petunjuk, cahaya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang kedua, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, katanya, seorang sahabat datang untuk salat, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun mengangkat takbir. Apabila orang itu berada di safnya, lalu dia berdoa, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka as-salihin. Seorang sahabat Nabi nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas, terkenal, sahabat masyhur, salah seorang daripada sahabat yang dijamin syurga secara pasti. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi melalui jalur ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ibu Nabi namanya Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf ibn Zuhrah. Sementara Sa'ad ini namanya Sa'ad bin Malik bin Uhaid bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Jadi dia ada hubungan kekeluargaan dengan mak Nabi. Kalau ikut pangkat ni, dia ni kira pak menakan belah mak lah, lebih kurang macam tu. Maka sebab tu Nabi, di antara Nabi dalam beberapa riwayat tunjuk penghormatan Nabi kepada Sa'ad itu cukup hebat. Walaupun Sa'ad dari sudut usia dia lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad cerita, satu hari bila sahabat-sahabat nak dirikan salat, dia tak sebut salat apa, mungkin subuh, mungkinlah semua. Datang seorang sahabat yang dia terlewat. Waktu tu orang dah duduk dalam saf, Nabi dah mula takbir. Tiba-tiba dia sampai, dia masuk dalam saf, dia memulakan dengan doa, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka as-salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepadaku kelebihan seperti yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang salih. Riwayat Al-Bukhari. Bila dia mula sembahyang, dia sebelum nak angkat takbir tu, dia duduk masuk dalam saf, dia kata Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka as-salihin. Ya Allah,
kurniakan pada aku kelebihan seperti mana engkau kurniakan kepada hamba-hambamu yang saleh. Lalu dia pun akan takbir sembahyang dengan Nabi. Bila selesai sembahyang, selepas selesai salat, baginda bertanya, siapa yang berdoa tadi? Nabi tanya, siapa yang baca doa sekian-sekian tadi? Yang sebelum dia angkat takbir, dia baca doa tu. Siapa dia? Maka sahabat tu pun berkata, saya ya Rasulullah. Baginda bersabda, kalau begitu nanti akan dipotong kaki-kaki kudamu dan engkau akan mati syahid fi sabilillah. Apa maksud ungkapan tu? Maknanya Nabi memperakui doa yang dibaca tadi. Makna Nabi kata, moga-moga engkau dapat kebaikan seperti mana yang engkau inginkan. Engkau akan berjuang di jalan Allah dan engkau akan menempuh kesukaran dan engkau akan mati di jalan Allah, dapat syahid. Itu kebaikan yang engkau inginkan. Makna Nabi memperakui doa yang dibacakan oleh sahabat tadi. Jadi kita juga boleh beramal dengan doa ini. Bukan kata sebelum nak sembahyang saja, bila-bila masa. Cuma kalau dalam konteks cerita tadi, dia dibaca ketika berada dalam saf untuk menunaikan salat. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, kurniakan padaku kelebihan seperti mana engkau kurniakan kepada orang-orang yang saleh. Tuan-tuan, dalam hadis lain Nabi pesan, kita tak boleh hasad, tak boleh dengki kepada orang lain. Dengki yang dibenarkan dan diharuskan ada beberapa dengki saja. Antara dengki yang diharuskan, apabila kita melihat orang tu orang baik. Orang baik, Allah Ta'ala kurniakan pada dia ilmu, Allah Ta'ala kurniakan pada dia keinginan untuk beramal, dia jadi orang saleh, maka kita ada hasrat, kita ada keinginan juga nak jadi macam dia. Itu dengkilah. Dengki itu diharuskan. Macam ni, kita minta, ya Allah, berikan padaku kelebihan seperti mana engkau berikan pada orang-orang saleh. Bukan kita berdoa, ya Allah, jangan bagi dia jadi baik, bagi aku jadi baik. Itu tak boleh. Itu dilarang. Dalam hadis diceritakan, pernah seorang Badawi, dia masuk dalam majlis Nabi SAW, lalu dia berdoa, ya Allah, ampunkan aku dan Muhammad dan jangan ampun orang lain. Ya Allah, ampunkan aku dan ampunkan Muhammad. Dia Badawi ni cakap Gaza'ah, dan jangan ampunkan orang lain. Nabi tegur dia. Nabi kita tak boleh macam tu. Sedangkan keampunan Allah Ta'ala itu luas. Jadi dalam tajuk ni, hadis ni juga, kita berdoa, kita minta kelebihan seperti mana Allah Ta'ala kurniakan pada orang-orang saleh, orang-orang baik. Orang-orang yang baik ni Allah Ta'ala kurniakan pada mereka anugerah ilmu. Lepas tu dengan ilmu, hati mereka tergerak untuk buat kebaikan. Kita juga nak jadi macam mereka. Maka kita minta doa tadi, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, doa yang ketiga daripada Rifa'ah bin Rafi' katanya, pada satu hari kami bersembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda mengangkat kepalanya dari rukuk, baginda menyebut sami'allahu liman hamidah. Nabi bila sembahyang dari rukuk, bangkit dari rukuk tu kita panggil i'tidal. I'tidal tu Nabi sebut sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Ini kadang-kadang orang silap sebut juga. Dia liman dengan huruf nun. Kadang-kadang orang baca limal, ada alif lam. Dia tak tepat dah tu. Kalau kita tak kata salah pun, dia tak tepat. Sami'allahu liman hamidah. Lalu seorang makmum di belakang Nabi menyebut, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dan Nabi bangkit dari rukuk, Nabi kata sami'allahu liman hamidah. Ada seorang makmum di kalangan sahabatnya, dia kata apa? Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian, pujian yang banyak, yang bagus lagi diberkati padanya. Sahabat ni sebut, Nabi tak sebut. Nabi kata sami'allahu liman hamidah. Sahabat ni sebut dengan kuat, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Setelah selesai salat, baginda bertanya, siapa yang membaca begitu tadi? Siapa yang sebut sami'allahu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Siapa dia?
Sahabat yang sebut tadi dia kata apa? Saya ya Rasulullah. Dia angkat tangan, dia kata saya lah. Saya baca doa tadi. Baginda bersabda, aku melihat lebih dari 30 malaikat berebut-rebut hendak menulis pahalanya. Makna sekali lagi, Nabi memperakui apa yang dibaca oleh sahabat tadi. Benda tu boleh. Bahkan Nabi kata, malaikat berebut-rebut nak mengaminkan doa yang dibaca oleh, nak menulis pahala hasil dari doa yang dibaca oleh sahabat tadi. Jadi sebab tu kita dalam solat pun kita disunatkan untuk menyebut perkara ini. Berlakulah beberapa perbezaan pandangan di kalangan para ulama mazhab. Ada yang kata bila imam sebut sami'allahu liman hamidah, makmum dia cuma sebut rabbana lakal hamd. Makmum tak sebut sami'allah dah. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kita sebut sami'allahu liman hamidah dan kita membaca rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kalau pendek rabbana lakal hamd. Itu pendeklah. Kalau nak lajak sikit, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Jadi doa itu ataupun sebutan tadi diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu benda yang boleh dan bagus dan baik untuk dibaca dalam salat kita. Dalam hadis yang keempat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berlindung diri di belakang setiap salat dengan doa ini. Makna lepas dari salat Nabi akan baca doa ini. Salah satu doa yang dibaca, Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabr. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung diri denganmu dari sifat pengecut, al-jubn. Minta jauh dari sifat takut, sifat pengecut. Bukan takut, takut al-khauf. Takut okey, tapi dia pengecut. Minta jauh daripada sifat itu. Dan hidup sampai umur yang nyanyuk. Arzalil umur. Ya Allah, aku minta jauh daripada hidup sampai ke peringkat nyanyuk. Ini satu ujian lah. Jadi kita minta jauh daripada perkara itu. Dan dari fitnah dunia. Dan aku berlindung diri denganmu daripada siksaan kubur. Nabi dalam salat sendiri Nabi ada baca doa. Dan di luar salat pun Nabi baca doa. Dalam salat antara doa yang Nabi baca selepas dari tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu doa yang Nabi baca tiap kali selepas dari tasyahud akhir sebelum dari memberi salam. Kemudian yang kelima daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah telah memegang tangannya lalu bersabda, wahai Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah. Kemudian baginda bersabda lagi, wahai Muaz, aku berpesan kepadamu, jangan tinggalkan doa ini setiap kali selepas salat. Doa apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi pesan kepada Muaz. Siapa Muaz? Sahabat Ansar, sahabat muda yang menjadi orang walaupun usianya muda, tapi dia di kalangan sahabat paling faqih, paling faham tentang hukum hakam. Nabi memberi gelaran kepada Muaz, wa a'lamuhum bil halal wal haram Muaz bin Jabal. Sahabat yang paling alim dalam ilmu hukum hakam, halal haram, ilmu fiqh lah. Dia tahu tentang mana halal, mana haram, mana dia. Itu Muaz bin Jabal. Walaupun usianya sangat muda. Nabi pernah hantar dia pergi ke Yaman sebagai duta. Dan dia hidup sampai zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian gugur syahid dalam peristiwa ta'un, wabak penyakit ta'un yang merebak pada waktu itu. Nabi pesan dekat Muaz. Nabi kata, aku sayang kamu kerana Allah. Wahai Muaz, la tada' fi kulli duburi salatin. Jangan kamu tinggal tiap kali lepas salat untuk kamu menyebut Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bantulah aku
untuk bersyukur kepadamu, dan bantulah aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi doa itu ringkas, boleh dibaca tiap kali lepas dari salat. Bukan kata tunggu imam baca saja, kita sendiri boleh sebut Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu 5 hadis sebagai tadabbur awal untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita boleh beramal dengan doa-doa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin sekalian, insya-Allah pagi ini mari kita tengok sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang banyak perkara yang Nabi rangkumkan dalam satu ucapan. Nabi cerita banyak pintu-pintu kebaikan. Hadis ini direkodkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dan juga Ibnu Asakir dalam tarikhnya. Kata seorang sahabat nama dia Uqbah bin Amir Al-Juhani. Kata Uqbah bin Amir Al-Juhani, kharajna fi ghazwati Tabuk fastarqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iz kana minha ala laylah. Kami kata Uqbah bin Amir ni, kami keluar untuk menuju ke peperangan Tabuk. Cerita ni berlaku dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku pada tahun 9 Hijrah. Nabi keluar dengan para sahabat dari Madinah nak pergi ke Tabuk untuk menentang tentera Rom yang ketika itu dalam misi untuk serang Madinah. Mereka nak serang Madinah. Sebelum mereka nak serang, Nabi keluar dulu nak pergi ke Tabuk. Tabuk ni jauh, mencecah kalau laluan hari ini dekat-dekat 1000 km dari Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi kerahkan tentera keluar. Tabuk disebut dengan peperangan susah kerana jaraknya jauh, musimnya panas, ekonominya tak stabil. Semua itu menjadikan perang Tabuk perang susah. Jadi kata Uqbah bin Amir, kami keluar nak pergi ke Tabuk. Oleh kerana jaraknya jauh, maka banyak kali berhenti. Sampai satu tempat kami berhenti pada waktu malam. Fastarqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun rehat, tidur. Dan kami pun tidurlah. Falam yastayqiz hatta kanat asy-syamsu karumhin. Nabi dan kami tak jaga. Pada pagi itu Nabi dan kami sendiri yang ramai-ramai tentera Tabuk ni dekat-dekat 30,000 jumlah tentera Islam. Oleh kerana mungkin keletihan apa semua, tak ada siapa yang jaga pada pagi itu. Melainkan jaga-jaga tu matahari dah naik dah. Dah cerah dah. Matahari dah segala dah. Faqal, alam aqul laka ya Bilal ikla' lana al-fajr. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai Bilal, bukankah aku pesan kepada kamu, kejutkan kami apabila fajar menjelma, apabila fajar menjelang. Bukankah aku pesan sebelum aku tidur, aku pesan kepada Bilal, Bilal, anda dengar ke pesanan tadi? Faqal, jawab Bilal, ya Rasulullah, zahaba billazi zahaba bik, zahaba biyallazi zahaba bik, fantaqala ghayra ba'idin, summa salla, summa hamidallah, summa asna alaih, summa qala. Jawab Bilal, ya Rasulullah, aku mengantuk juga semalam. Bila tuan tertidur, tak lama lepas itu aku pun tertidur, minta maaf, bukan sengaja. Jadi peristiwa ini pernah berlaku pada Nabi. Kerana Nabi bangun selepas dari solat subuh. Pernah berlaku selepas dari waktu subuh. Tapi bukan keraplah, sebagai Allah Ta'ala nak tunjuk kalau terjadi macam ni, kaedahnya macam mana. Maka kata Uqbah bin Amir, lepas daripada tu Nabi terus menunaikan salat. Nabi pindah pergi satu tempat lapang, Nabi sembahyang, kemudian Nabi berdiri, kemudian Nabi puji Allah, kemudian Nabi memulakan satu ucapan. Ucapan itu disebut sebagai khutbah lah. Khutbah ni bahasa Arab, bahasa Melayu kita terjemah ucapan. Nabi sampaikan satu ucapan. Kata Nabi SAW, seperti mana disebut oleh Uqbah bin Amir, Nabi bersabda, amma ba', fa inna asdaqal hadith kitabullah. Nabi mula-mula sebut, Nabi kata, amma ba'du, sesungguhnya sebenar-benar bicara, sebenar-benar cerita,
adalah kitabullah, Al-Quran. Benda yang paling betul atas dunia ni, cerita yang paling benar, cerita yang tak ada silap, tak ada salah, tak ada reka, tak ada apa, kitabullah. Wa awthaqal ura kalimatut taqwa. Simpulan yang terbaik, simpulan yang paling kukuh adalah takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairul milal millatu Ibrahim. Agama yang terbaik adalah agama Nabi Ibrahim, yakni Islam. Islam dia dinamakan oleh Nabi Ibrahim Islam, maka agama yang terbaik Islam. Wa khairas sunan sunnatu Muhammad. Sebaik-baik panduan hidup, panduan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi. Wa asyrafal hadis zikrullah. Semulia-mulia ucapan adalah zikrullah, mengingati Allah, sebut nama Allah dengan apa saja ungkapan, itulah semulia-mulia ungkapan. Wa ahsanal qasas hadzal Quran. Nabi kata cerita terbaik, Nabi ulang balik, cerita terbaik apa yang ada dalam Quran. Cerita Quran tak ada kecoh, cerita Quran tak ada palsu, cerita Quran tak ada angan-angan. Cerita Quran, cerita yang ahsanul qasas, cerita yang paling bagus. Wa khairul umur awazimuha. Sebaik-baik perkara, perkara yang ditetapkan, yang diwajibkan kepada kita. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sejahat-jahat perkara, perkara yang direka-reka dalam agama. Mereka lalu dia kata di agama, itu perkara yang buruk. Wa ahsanal hadyu hadyul anbiya. Petunjuk yang terbaik, petunjuk yang dibawa oleh Nabi. Ini ucapan Nabi ni. Saya baca sikit-sikit terjemah untuk kita ambil beberapa manfaat. Petunjuk yang terbaik, petunjuk yang Nabi-Nabi bawa. Yang Nabi bawa ni sudah tentu betul. Bila ikut apa yang Nabi bawa, itu kita ikut petunjuk yang terbaik. Wa asyrafal maut qatlus syuhada. Semulia-mulia kematian itu adalah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati syahid itu mati yang termulia. Sebab Allah Ta'ala kata apa? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu sangka orang yang mati di jalan Allah mereka mati, hakikatnya di sisi Allah mereka hidup dan mendapat anugerah kurniaan Allah. Walaupun mati kita nampak mati tak menyawa lah, kita pun ke bumi kan, hakikat di sisi Allah dia sedang hidup mendapat anugerah. Maka itu mati yang termulia, iaitulah mati sebagai syahid di jalan Allah. Wa a'mal 'ama ad-dalalatu ba'da al-huda. Nabi kata sebuta buta. Makna buta yang paling teruk ni apa? Orang yang sesat selepas dia dapat hidayah. Dia dah dapat hidayah, Allah Ta'ala dah berikan pada dia jalan petunjuk, jalan kebenaran. Dia dah nampak kebenaran, tiba-tiba dia pilih kesesatan. Orang yang macam ni buta atas buta atas buta. Paling naya, manusia paling naya macam ni. Dapat kebenaran tetapi tak mau ikut kebenaran. Kebenaran duduk depan mata, dah tahu dah, hati dah mengaku. Macam mana yang berlaku kepada pembesar-pembesar Quraisy. Pembesar-pembesar Quraisy ni kebenaran duduk depan mata. Depa hati depa tahu benda yang Muhammad bawa ni benda betul, tapi tak mau ikut. Macam apa Uqbah, seorang Uqbah bin Abi Mu'aid. Mungkin tuan-tuan pernah baca kisah dia. Macam mana orang yang dekat dengan Nabi, rapat dengan Nabi, hampir-hampir beriman dengan Nabi, dah nampak kebenaran, tapi kerana pilih dunia, dia tolak kebenaran. Inilah sesat yang paling sesat. Hadirin mukminin sekalian, Nabi sambung lagi ucapan tu dengan menyebut wa khairul ilm ma nafa'a. Ilmu yang terbaik, ilmu yang memberi manfaat. Ilmu ni yang baik, ilmu tu boleh beri manfaat. Bukan ilmu jenuh. Ada orang ilmu jenuh tapi tak bawa manfaat pada dia. Dia tak beramal, dia tak menyebarkan ilmu. Dia rasa ilmu tu hak dia saja. Maka ilmu yang paling baik, ilmu yang boleh memberi manfaat pada dia. Wa khairul huda mattabi'.
sebaik-baik petunjuk apa yang diikuti. Wa syarrul ama amal qalb, sejahat-jahat ataupun seburuk-buruk buta. Dia ulang sekali lagi, buta hati. Buta mata ni okey lagi lah, tak nampak di dunia. Tapi bila buta hati, habis. Dia tak nampak langsung kebenaran dan panduan untuk mencapai kebenaran. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Nabi kata tangan yang memberi itu lebih baik dari tangan yang menerima. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Maksudnya apa? Orang yang bagi lebih baik ganjarannya daripada orang yang meminta. Wa ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Ini satu prinsip hidup. Petikan ni cukup cantik ni. Kapan Nabi walaupun panjang, tapi kalau kita baca satu-satu petikan, semua tu boleh kita jadikan sebagai prinsip hidup. Antaranya apa? Wa ma qalla wa kafa. Benda yang sikit tapi cukup. Khairun mimma kathura wa alha. Lebih baik daripada benda yang banyak tapi melalaikan. Benda yang Allah Ta'ala bagi kat kita tu sikit je tapi cukup, ada keberkatan. Itu lebih baik daripada benda yang mungkin Allah Ta'ala bagi kat kita banyak tapi banyak itu melalaikan. Tak kira lah banyak tu apa, mungkin hartanya, mungkin ilmunya, mungkin umur panjang, tapi semua tu melalaikan. Anugerah yang sikit tapi cukup untuk kita, itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Wa syarrul ma'dzirati hina al-maut, hina yakhduru al-maut. Seburuk-buruk permohonan maaf ataupun permintaan ampun adalah ketika nak mati. Ketika nak mati baru nak bertaubat, itu paling teruk. Sebab tu dalam hadis pun disebut keampunan Allah Ta'ala buka pintu taubat selagi mana nyawa tak sampai ke ghargharah. Nak mati dah, nyawa dah ni dah, baru nak minta ampun ya Allah macam Fir'aun buat. Itu tak jadi, tak kira apa, itu tak terpakai. Bahkan itu seburuk-buruk penyesalan. Fir'aun waktu mana dia nak mati lah, dia nak lemah dalam ayam lah, dia kata apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Hari ini aku nak beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Tapi Allah Ta'ala tak terima, kerana waktu itu nyawa dah berada di ghargharah. Itu seburuk-buruk penyesalan. Wa syarran nadamati yaumul qiyamah. Penyesalan yang buruk juga, menyesal pada hari kiamat. Menyesal pada hari kiamat ni tak guna. Orang Melayu pun kata sesal dahulu pendapatan. Mana nak menyesal ni, menyesal di dunia. Bila dah meninggal, bila dah mati, bila dah apa, kiamat nanti, lepas tu baru nak kalau dulu lah, itu tak guna lah. Kerana manusia tak diberi peluang kedua untuk patah balik ke dunia. Wa minan nasi man ya'ti wa minan nasi man la ya'ti salata illa dubura wa minhum man la yadhkurullaha illa hajara. Kata Nabi, ada di kalangan manusia dia main salat ataupun dia menunaikan salat lewat-lewat. Ini manusia tak bagus tu. Salat tapi salat lewat-lewat, lengah-lengah, balik. Ini tak bagus. Ada orang di kalangan manusia dia tak ingat Allah, melainkan sikit sangat. Ini juga tak bagus. Melainkan sikit dalam keadaan terdesak baru dia ingat Allah. Yang ini sifat-sifat tak bagus. Wa a'zamul khataya lisanul kadhub wa khairul ghina ghinan nafs wa khairul zadi taqwa wa ra'sul hikmati makhafatullah. Nabi kata sejahat-jahat ataupun sebesar-besar kejahatan adalah dusta. Dusta ni, cakap dusta, buat benda dusta, ini benda yang boleh bawa kepada jahat bertambah jahat. Dia mula dengan cakap dusta dan bawa kepada dosa, dosa bertambah dosa. Sebaik-baik kekayaan itu adalah kaya jiwa. Orang yang paling kaya, Nabi kata, bukan kaya di sudut harta, tapi kaya yang paling baik, kaya jiwa. Jiwa besar. Orang yang ada jiwa besar. Jiwa besar ni apa? Dia bersedia untuk menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu mungkin berbeza dengan tuntutan dalamannya. Mungkin nafsu dia kata lain, tapi benda benar itu dia tetap menerima. Ini orang yang berjiwa besar. Contoh berjiwa besar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, ini dia pun orang berjiwa besar. Umar, macam mana kita baca dalam kisah hidup dia, banyak kali dia cuba buat satu benda, kemudiannya orang tegur,
bahawa Quran kata macam ni, Umar terus tunduk kepada Al-Quran, jiwa besar. Walaupun asalnya Umar atas sikap dia boleh ambil tindakan, tapi oleh kerana Quran kata macam ni, dia tunduk kepada kebenaran. Kerana Umar seorang yang berjiwa besar. Jadi jiwa besar itu adalah tanda simbol kepada kekayaan. Wa khairul zadi taqwa, bekalan yang terbaik yang manusia kena bawa adalah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'sul hikmati makhafatullah, puncak kepada hikmah, puncak kepada kebijaksanaan seseorang itu adalah rasa gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada rasa takut, seseorang itu dikira sebagai bijaksana, sebagai rasa cerdik. Cerdik itu tandanya, salah satu tanda cerdik apa? Dia ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu ma wuqira fil qulubil yaqin, sebaik-baik ketenangan dalam hati adalah keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa yakin, gantung harap betul pada Allah Subhanahu wa taala. Wan niyahatu min amal jahiliyah, orang yang meratap ketika diuji, meratuh ketika dapat ujian, ini amalan jahiliyah. Nabi kata ini amalan jahiliyah. Wal ghulul min jusai jahannam, orang yang khianat. Ghulul ni asal khianat dengan harta, rampasan perang, tu asal dia. Orang yang khianat dengan harta, harta tu harta orang ramai tapi dia khianat, itu adalah percikan daripada api neraka jahannam. Wal kanzu kayyun minan nar, limpahan harta yang disimpan, yang tidak dibayar zakat, yang disimpan, itu adalah dia punya apa? Percikan daripada api neraka. Wal khamru jima'ul ithm, Nabi kata arak adalah ibu kepada segala dosa. Arak punca kepada segala dosa. Wan nisa'u hibalatu syaitan wasyababu syu'batun minal junun. Orang perempuan sebahagian daripada cara untuk syaitan menyesatkan manusia. Orang lelaki manusia akan sesatkan dengan orang perempuan, ana tergelincirkan. Wasyabab syu'batun minal junun, Nabi kata usia muda itu salah satu cabang daripada cabang-cabang gila. Kerana waktu muda ni dia main gila macam-macam. Salah satu cabang daripada gila waktu muda. Waktu muda ni dia main macam-macam. Dia nak buat tu, dia nak buat ni, dia tak fikir semua. Dia seolah-olah tak ada panduan. Wa syarrul makasib kasbur riba, seburuk-buruk hasil pendapatan adalah hasil pendapatan dari riba. Riba ni satu benda bahaya. Sebab kadang-kadang kita tak nampak sangat bahaya riba. Kita tak nampak kata haramnya riba. Riba seperti mana kita nampak haramnya benda-benda ni. Macam contohlah lah ni, dia main isu daging tak daging ni, takut sungguh. Memanglah betul lah, baguslah, hati-hati. Tapi dengan riba, orang buat tak tahu. Kadang-kadang peringat pun relax, tak ada rasa bersalah. Sedangkan tidak ada dosa dalam Al-Quran yang Allah isytiharkan perang sebesar dosa riba. Tak ada dosa yang Allah Ta'ala isytiharkan perang melainkan dosa riba. Nabi kata sumber pendapatan yang paling buruk terhasil dengan riba. Was-sa'idu man wu'idha bi ghairihi wasyaqiyyu man syaqiya fi batni ummi. Orang yang bahagia adalah orang yang sentiasa mengambil peringatan dari orang lain. Dia tengok satu peristiwa, dia dapat manfaat, dia dapat pengajaran, dia ambil pengajaran. Orang yang macam tu orang bahagia. Wasyaqi, tapi orang yang celaka memang daripada awal telah ditentukan kecelakaan pada dia. Wa kullu ma huwa atil qarib, setiap benda yang akan datang itu dekat. Nabi kata tiap benda yang nak mai dekat. Kematian itu dekat, akhirat itu dekat, semua yang nak mai itu dekat. Yang jauh ni apa? Benda yang dah berlalu. Benda yang dah pergi, itu tak boleh patah balik. Tapi benda yang nak mai, dia sentiasa dekat. Walaupun mungkin kita kata jauh lagi kot, 30-40 tahun lagi kot, dia tetap dekat. Hatta 100-1000 tahun pun benda itu tetap dekat dengan kita, kerana benda itu akan datang. Wa kullu ma huwa atin qarib.
Setiap benda yang dekat itu, setiap benda yang datang itu dekat. Saya petikkan, saya baca langkah-langkah sikit tentang mana yang benda-benda yang boleh kita ambil pengajaran. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian. Wa man yaghfirillahu lahu wa man ya'fu Allahu anhu wa man yaqzimil ghaiz ya'juruhu Allah wa man yasbir 'ala ar-raziyah yu'awwidhu Allah wa man yattabi'is sam'ata yusammi'illahu bih. Siapa yang minta ampun, Allah akan ampunkan dia. Sebab keampunan Allah Ta'ala itu luas. Siapa yang minta ampun, Allah sedia untuk mengampunkan. Siapa yang minta maaf, Allah Ta'ala maafkan dia. Siapa yang menahan marah, Allah Ta'ala akan beri ganjaran pada dia. Siapa yang sabar atas ujian, atas musibah, Allah Ta'ala akan gantikan kebaikan pada dia. Barang siapa yang buat amalan, buat kebajikan untuk dilihat, untuk didengari, untuk disebut-sebut, Allah Ta'ala akan beri pada dia. Dia buat kebaikan, tapi untuk tujuan dia orang sebut, bagus dia ni, Allah Ta'ala akan bagi. Maknanya orang akan sebut lah. Tapi ganjaran di sisi Allah belum tentu. Dia buat amalan untuk dilihat, orang akan tengok, raya. Dia buat amalan untuk menunjuk-nunjuk, orang akan nampak. Tapi ganjaran dari Allah belum tentu. Wa man yasbir yud'ifu Allahu lahu wa man ya'sillah yu'adzibuhu Allah. Barang siapa yang sabar, Allah gandakan kesabarannya. Barang siapa yang melakukan keingkaran pada Allah, Allah akan azabkan dia. Ini ucapan Nabi. Nabi sebut beberapa benda-benda, dia panggil jawami'ul kalim. Ucapan Nabi ini pendek tapi padat, merangkumi seluruh maksud kehidupan. Di hujung Nabi tutup dengan Allahumma ghafirli wa li ummati, Allahumma ghafirli wa li ummati, astaghfirullah li wa lakum. Ya Allah, ampunkan aku dan umat aku, ampunkan aku dan umat aku, astaghfirullah li wa lakum. Ini pesanan-pesanan Nabi SAW yang boleh kita ambil beberapa tadi, yang mana kita ingat, kita boleh jadikan panduan dalam kehidupan kita. Ada prinsip-prinsip asas dalam kehidupan. Antaranya Nabi cerita tentang keberkatan, Nabi cerita tentang keyakinan, Nabi cerita tentang konsep tawakal. Nabi gabungkan semua dalam ucapan tadi, yang insya-Allah mudah-mudahan beberapa perkara-perkara baik kita boleh jadikan panduan dalam kehidupan kita, di samping kita ambil iktibar daripada perkara-perkara yang tidak baik. Nabi kata apa tadi? Nabi kata orang cerdik, orang bahagia, orang yang bila apa saja benda berlaku depan dia, ma wa'iza bi ghairi, dia akan teringat, dia akan ambil pengajaran. Benda saja, sama ada benda itu berbentuk musibah, benda itu berbentuk anugerah, dia ambil pengajaran. Dia tengok satu musibah berlaku depan mata dia, dia ambil pengajaran. Ini orang yang cerdik, ini orang yang bijak. Sebab itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila mana dia naik saja jadi Amirul Mukminin, pemerintah, dia cipta satu slogan. Dia cipta satu slogan negara. Slogan itu bukan untuk dia saja, untuk umat. Slogan itu nampak macam biasa, tapi dia mendidik jiwa-jiwa manusia pada waktu itu. Iaitulah kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Itu slogan negara. Kadang-kadang kita bila sebut mati, kita kata ni menjatuhkan moral untuk hidup. Tak. Sebenarnya dengan mengingatkan mati, itu akan menghidupkan manusia lagi, akan menyebabkan kita terus bersemangat untuk hidup. Jadi Umar meletakkan itu sebagai satu slogan negara. Kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Maknanya dengan kematian yang berlaku, kita ambil peringatan, kita ambil pengajaran, kita berusaha untuk menambah baik kehidupan kita, supaya kita dapat jadi kehidupan kita ni sebagai hamba Allah yang terbaik. Dalam kita usaha menjadi hamba Allah ni, kita belajar daripada semua benda-benda yang berlaku di depan mata kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan secara ringkas apa yang kita kongsi pada pagi ini, petikkan doa dari Nabi tadi dan juga sepotong hadis, mudah-mudahan memberikan pengajaran pada kita. Hadis tadi dia katalah, wa ma qalla wa kafa khairun mimma kathra wa alha. Benda sikit tapi cukup, itu lebih baik daripada banyak tapi lalai. Jadi cukuplah tazkirah pendek awal. Mudah-mudahan dia cukup untuk kita bersama, insya-Allah.
Terima kasih pada semua atas perhatian. Mohon maaf atas kekasaran, kekurangan dan sebagainya. Waffaqanallah wa iyyakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Doa itu insya-Allah dalam pertemuan akan datang mungkin kita pilih pula 2-3 doa untuk kita tadabbur sebagai muqaddimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.